10 penyakit paling pelik di dunia. Apa yang lagi penting daripada kekayaan adalah kesihatan. Yalah, apa guna duit banyak kalau tak sihat je dak? Demam pun kita dah rasa tak best. Inikah pula penyakit-penyakit dalam senarai ni? Ribuan manusia yang sedang menginap di planet ciptaan Allah sedang mengalami penyakit-penyakit yang kita sendiri tak tahu kewujudannya. Tanpa membuang masa, inilah senarai 10 penyakit paling pelik di dunia. Nombor 10 adalah Persistent Sexual Arousal Syndrome, terangsang tanpa henti. Rasa klimaks bagi manusia normal selalunya terjadi masa hubungan intim ataupun masturbasi. Walau bagaimanapun, tahu tak korang, ada segelintir manusia yang boleh terangsang tak kira masa. Tertiba je ereksi atau rasa denyutan berdetak. Padahal tengah menjalani kehidupan seharian, nak terklimaks pun tak kena tempat. Boleh je jadi masa siram pokok tak pun tengah pilih ikan dekat pasar. Sindrom ni boleh je terkena dekat sesiapa, tak kira umur, jantina ataupun orientasi seksual. Bagaimanapun, puncanya masih belum diketahui. Sebilangan saintis percaya bahawa hypersensitivity saraf organ kemaluan boleh menjadi salah satu punca. Yang lain pula mengesyaki bahawa penyempitan urat dalam pelvis kepada gangguan hormon adalah puncanya. Penyakit pelik nombor 9 adalah Exploding Head Syndrome, letupan dalam kepala otak. Bayangkan bila korang start nak tidur je, mesti terdengar bunyi letupan yang kuat, boom, kebabor, sampai buatkan korang terjaga dari baru je nak terlelap. Padahal kat luar tak ada apa-apa punya berlaku. Bunyi letupan tu datang dari mana? Semestinya dari otak sendiri. Sindrom kepala meletup dah macam dalam filem seram je dengar. Bunyi macam tak logik, tapi penyakit ni dah menjejaskan beribu-ribu orang di seluruh dunia. Pesakit akan selalu mengalami masalah susah tidur, sesak nafas, degupan jantung laju, disertakan dengan bunyi bising macam bom meletup, bunyi tembakan dan pelbagai versi bising akan terdengar semasa cuba tidur. Penyakit ni berlaku disebabkan gangguan saraf otak. Bila nak tidur je, dalam otak akan mula terganggu dan pesakit akan dengar bunyi letupan. Pakar menggambarkan otak pesakit ni macam komputer yang bila baru nak shutdown tapi ada problem. Ubat untuk penyakit ni cuma ada buat masa sekarang adalah untuk kurangkan bunyi letupan, tapi bunyi tetap ada. Nak hilangkan tak boleh. Penyakit pelik nombor 8 adalah Progeria. 5 tahun tapi muka nampak macam 80 tahun. Secara normal, gejala penuaan ni akan mula nampak pada usia pertengahan. Tapi bagi kanak-kanak yang menghidapi sindrom progeria, fizikal diorang akan nampak macam berumur 80 tahun walaupun belum masuk darjah 1. Penghidap akan mempunyai mata yang menonjol, hidung nipis dengan hujung paruh, bibir nipis, dagu pegecik. Progeria disebabkan oleh kecacatan genetik. Dari sudut mental, diorang ni kanak-kanak lagi dan dah alami rambut gugur, beruban, kulit berkedut, sakit sendi, sama macam orang tua. Progeria adalah keadaan yang jarang berlaku dan mengancam nyawa. Hanya 48 kanak-kanak di seluruh dunia membesar dengan keadaan ini. Secara purata, kanak-kanak yang dilahirkan dengan progeria tak hidup melepasi umur 13 tahun. Namun, terdapat sebuah keluarga yang mempunyai 5 orang anak yang menghidap penyakit pelik ini. Progeria membawa maut kerana kebanyakan kanak-kanak ini juga mengalami penyakit yang biasanya dikaitkan dengan usia tua seperti penyakit jantung dan strok, padahal budak kecil je lagi. Penyakit pelik nombor 7 adalah Stoneman's Disease, tumbuh tulang baru dalam tubuh. Penyakit Stoneman adalah salah satu keadaan genetik yang paling jarang, paling menyakitkan dan melumpuhkan. Penyakit Stoneman menyebabkan pertubuhan tulang baru muncul untuk menggantikan otot, tendon, ligamen dan tisu penghubung lain di mana tulang tak seharusnya tumbuh. Penyakit aneh ni disebabkan oleh mutasi genetik dalam sistem imun badan untuk membaiki kecederaan. Selepas kecederaan, tulang baru berkembang di seluruh sendi, menghadkan pergerakan dan membentuk rangka kedua. Malangnya, tak ada rawatan yang berkesan untuk keadaan ini selain daripada mengambil ubat penahan sakit biasa. Sindrom ni berlaku 1 daripada 2 juta orang, tetapi terdapat hanya 800 kes yang direkodkan secara rasmi di dunia. Penyakit pelik nombor 6 adalah Xeroderma pigmentosum, vampire di dunia nyata. Manusia biasa perlukan cahaya matahari untuk dapat vitamin D, tapi 1 dalam sejuta orang menghidapi Xeroderma pigmentosum atau XP. Penghidap sangat sensitif terhadap sinar cahaya UV. Kalau penghidap terdedah dengan matahari yang melampau, akan mengalami kerosakan kulit yang teruk.
Keadaan ini disebabkan oleh mutasi enzim yang jarang berlaku yang menyebabkan kulit tidak dapat membaiki dirinya sebaik sahaja rosak akibat pendedahan kepada sinaran UV. Gejala biasanya pertama kali muncul pada zaman kanak-kanak awal, dicirikan oleh kulit melepuh yang teruk selepas hanya beberapa minit pendedahan matahari. Mata juga menjadi merah akibat pendedahan UV. Orang yang menghidapi XP berisiko tinggi untuk mendapat kanser kulit. Hampir separuh daripada semua kanak-kanak yang mempunyai XP akan mengalami beberapa bentuk kanser kulit pada usia 10 tahun. Dianggarkan hanya 1 daripada 250,000 orang di Eropah dan Amerika Syarikat mempunyai XP. Walaupun terdapat beberapa rawatan yang tersedia, pencegahan terbaik untuk kerangsakan kulit yang teruk adalah hanya tinggal dalam gelap dan menjauhkan diri dari matahari macam vampire. Penyakit pelik di dunia nombor 5 adalah Cotard's Delusion, zombie di dunia nyata. Atau dikenali sebagai sindrom mayat berjalan, adalah gangguan mental yang jarang berlaku di mana seseorang dengan sepenuh hati percaya bahawa dia adalah zombie. Penghidap percaya yang diorang dah mati tetapi separuh hidup atas alasan yang tak masuk akal. Sebagai contoh, dia merasakan bahawa semua darah dalam tubuhnya dah kering, rohnya telah diambil oleh syaitan atau semua organnya telah berhenti berfungsi. Setengah orang yang mengalami sindrom ni juga kata yang diorang boleh bau daging busuk diorang sendiri dan rasa ulat merayap dekat kulit. Ada juga yang percaya yang diorang tak boleh mati walaupun sepatutnya dah mati. Pesakit cenderung untuk tak nak makan atau mandi dan sering menghabiskan masa dekat tanah perkuburan dengan alasan nak bergaul dengan jenis-jenis macam diorang. Keadaan ini paling biasa di kalangan orang yang mengalami skizofrenia dan orang yang mengalami trauma kepala yang teruk. Orang yang kurang tidur secara kronik atau mengalami psikosis berikutan penggunaan amfetamin atau kokain juga kerap menunjukkan simptom sindrom ni. Penyakit pelik di dunia nombor 4 adalah alien hand, tangan yang bergerak sendiri. Alien hand syndrome adalah penyakit aneh yang membuatkan pemilik badan tidak dapat mengawal pergerakan tangannya sendiri. Seolah-olah kedua tangannya mempunyai nyawa dan fikiran yang terpisah dari jasad. Penyidik percaya bahawa ini adalah kesan sampingan pembedahan otak atau pemisahan fungsi kawasan lobus otak. Kadang-kala, sindrom ni boleh berlaku sebagai kesan sampingan kecederaan otak yang jarang berlaku. Sindrom tangan alien ni tak ada penawar, tapi kalau nak bagi tangan tu berhenti kejap, kena bagi tangan tu pegang barang. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Neurology melaporkan bahawa suntikan botox boleh membantu menguruskan sindrom ini. Penyakit pelik di dunia nombor 3 adalah Riley-Day Syndrome, manusia kebal tanpa rasa sakit. Ia adalah keadaan genetik yang jarang diwarisi yang menjejaskan sistem saraf autonomi yang menghubungkan otak dan saraf tunjang ke otot dan sel yang mengesan sensasi deria seperti sentuhan, bau dan kesakitan. Tapi barang sesiapa yang menghidap Riley-Day Syndrome ni, diorang tak rasa sakit langsung, rasa suhu pun diorang tak rasa. Kalau tangan diorang terkena api, diorang tak rasa panas langsung. Tahu-tahu je tangan dah terbakar tahap ketiga. Orang yang menghidap penyakit ni juga boleh putuskan anggota badan tanpa rasa sakit. Tapi bila tak rasa sakit ni lah yang bahaya. Ianya boleh mengancam nyawa sebab tak ada sebarang refleksi bila terkena apa-apa ancaman. Penyakit pelik di dunia nombor 2 adalah Foreign Accent Syndrome. Tiba-tiba mahir logat lain. Kadang-kadang bila kita dengar orang tu cakap, kita dah tahu dah dia orang mana sebab logat dia bercakap. Dan kita pun pernah try cakap logat-logat lain, memang bunyi fake dan rasa janggal. Mesti akan terkeluar juga logat asal kita, melainkan kita memang dah praktis selalu. Penyakit ni datang akibat kesan daripada sakit stroke, migrain yang teruk atau apa-apa kecederaan otak yang lain. Elok-elok je makcik tu dari kecil duk jeli Kelantan, tak pernah keluar kampung. Tiba-tiba je lepas migrain, boleh pula terkena penyakit bercakap logat Sabah. Bikin heran bah kau ni. Selalunya beberapa jenis logat boleh keluar pada masa yang berbeza atau ia boleh campur pada masa sama. Kejap slang Cina, kejap slang Indon pun boleh jadi. Individu yang mengalami keadaan ini bukan je tukar logat dengan nada suara, tapi diorang juga tukar cara letak lidah masa bercakap. Satu-satunya rawatan yang tersedia untuk keadaan ini adalah terapi pertuturan untuk latih otak bercakap dengan cara tertentu. Penyakit pelik di dunia nombor 1 adalah hypertrichosis, serigala jadian. Sesiapa yang dilahirkan dalam keadaan ini ada banyak sangat bulu yang tumbuh.
Dan kalau potong pun, bulu-bulu ni akan tumbuh dengan terlalu cepat. Hal ini akibat mutasi genetik. Bulu akan tumbuh meliputi badan termasuk muka. Sebab itulah penyakit ini dirujuk sebagai sindrom serigala. Keadaan ini juga boleh disebabkan oleh kesan sampingan ubat anti rambut gugur. Walaupun banyak juga kes yang berlaku tanpa tahu punca sebenar penyakit ni wujud. Untuk rawatan penyakit ni tak ada sangat. Yang ada pun untuk rawatan penyingkiran rambut macam waxing dan laser biasa pun boleh. Tapi tak tahan lama. Kalau sebelum ni korang tak tahu, sekarang korang dah tahu. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita tak dapat penyakit-penyakit macam ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.